kitab Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Ibnu Katsir rahimahullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini antara rujukan koleksi dan kompilasi hadis-hadis sahih cerita tentang Turki. Okey, hadis berkenaan Turki. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turk. Okey, iaitu kaum yang di mana wajah-wajah mereka seperti perisai yang dilapisi kulit. Perisai yang dilapisi kulit, apa maksudnya? Okey, mereka memakai pakaian yang terbuat daripada bulu. Ini kita tengok kemudian, dia ada ciri-ciri khas. Orang Turki ni dia tak macam kita. Kan dia bermata sepet. Cuba tengok kulit dia. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, orang Turki, okey, saya ringkaskan contoh orang Turki yang berbangsa Turki adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ni wajahnya putih. Dia tak macam tuan-tuan, dia macam saya. Cudia nak abang atau putih. Okey, tak apalah, ambil kat ustaz lah, kami halal berhalal. Okey, biasalah ustaz kan tak mau kalah kan. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Okey, Imam Bukhari berbangsa Turk. Sebab apa? Sebab dia berasal daripada kota Samarkand, kota Bukhara, Samarkand. Samarkand, Turkmenistan, dia kata apa? Guegustan, Hindustan, Kelantan, Thailand. Okey, geng-geng negara yang ma wara'an nahar. Negara-negara yang berada di tebing sungai, itulah tempat asal yang didiami oleh bangsa Turk. Samarkand, Turkmenistan, Afghanistan masuk. Azerbaijan, kan negara yang tan tu. Okey, dia tan ni negara yang berada di adalah ma wara'an nahar, negara yang berada di tebing-tebing sungai. Dia ada 6 negara yang didiami oleh bangsa Turk yang berwajah bermata sepet berkulit putih ni. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Dan antara sebahagiannya adalah bangsa Turk adalah Imam Al-Bukhari yang lahir di kota Bukhara, Samarkand di Uzbekistan. Jajahan takluk Turki Utsmaniyah yang ramainya bangsa Turk kat situ. Imam Bukhari. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Madinah ada Masjid Bukhari, Masjid Imam Bukhari. Dia dekat di luar, kalau tuan-tuan keluar pintu sallallahu alaihi Muhammad nak pergi ke Hospital Ansar tu, pintu berapa? Pintu tepi, pintu 25, 26, pintu Muslimat, tuan-tuan akan nampak Masjid Imam Bukhari. Atau on the way daripada keluar dari Masjid Nabawi. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Okey, nak beritahu kat sini tu kalau di Samarkand. Di Malaysia, siapakah figure yang dia ada kacukan mix dengan orang Turki? Siapa tahu? Saya sebut nama, memang tuan-tuan tahulah. Dia pernah berkhidmat sebagai Gubernur Bank Negara. Siapakah dia? Ya, Tan Sri Zeti Akhtar. Abangnya Profesor Ungku Aziz. Cuba tengok kulit dia bang. Dengan kulit saya sama kan? Alhamdulillah, terima kasih ya. Okey. Kulit mereka tak sama sebab Tok Wan ke, tak silap saya Tok Wan ke Tok macam tu, berkahwin dengan orang Malaysia, orang Melayu lah. Maka berlaku pencampuran darah. Sebab keturunan dia memang keturunan daripada bangsa Turk. Sebab tu orang Turk ni cerdik dia lain. Sebab tu macam Prof Ungku Aziz dengan Dr. Zeti Akhtar, kecerdikan dia pun lain. Dia pun berada dalam dunia dia. Keklasteran dia tinggi. Bukan kluster COVID, kluster cerdik. Okey. Kita ni tak apa kluster, kita plaster banyak. Okey. Kita kena up sikit daripada plaster kepada kluster. Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah rahimakumullah, itu antara bangsa Turki yang ada di Malaysia lah. Okey. Jadi siapa yang nak bagi bangsa dia cerdik, pergi cari orang Turki seorang, ataupun makcik-makcik ibu-ibu boleh cari menantu seorang orang Turki. Allah sebut kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Okey, you are the best, kata Allah Azza wa Jalla, kamu adalah yang terbaik. Maka bangsa Ottoman ni, mereka telah membuktikan, merealisasikan ayat ni. Kami dah buat yang terbaik. Sebab tu Nabi sebut dalam perang Khandaq, la tuftahanna al-Qustantaniyah fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Akan terbukanya pintu Konstantinopol, akan tertakluknya Istanbul ataupun Istanbul nanti oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Kuntum khairu ummah,
Okey, dia sebaik-baik raja dan sebaik-baik pengikut tentera ketika itu. Mereka yang menakluki Konstantinopel. Tuan-tuan, hadis ni sallallahu alaihi Muhammad ada pendapat mengatakan dah berlaku. Ada mengatakan belum berlaku lagi. Sallallahu alaihi Muhammad, hadis Nabi kata apa? Akan terbukanya pintu Konstantinopel tanpa sebarang peperangan dan pertumpahan darah. Sedangkan zaman Al-Fatih 250,000 tenteranya memang meninggal, sebahagian tinggal 100,000 saja. Maksudnya syahid. Kalau itu yang dijadikan sebagai sandaran, maka Al-Fatih mungkin bukan memenuhi kriteria hadis Nabi. Sebab Nabi kata apa? Akan terbuka pintu Konstantinopel dengan bukan pertumpahan darah, tapi dengan laungan 3. Kita laungkan Allahu Akbar, bendera ataupun tiang orang musuh Islam di Turki akan jatuh dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turki jatuh. Turki jatuhnya maksudnya apa? Tinggalan kota, tinggalan tinggalan Tugu yang ditinggal oleh kerajaan Rom, Byzantine ataupun Byzantine akan jatuh dengan laungan 3 kali takbir. Yang ni belum berlaku lagi. Ini akan berlaku pada zaman apa? Zaman Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Jadi sebenarnya kemungkinan hadis Nabi ni akan berlaku pada zaman Al-Mahdi nanti. Itu kalau cerita tentang itulah la tuftahannal Qustantaniyah. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, sallallahu alaihi Muhammad cerita tentang bangsa, bangsa kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Bila Allah kata yang terbaik, ketika itu zaman Nabi yang terbaik adalah Arab. Okey, habis zaman Bani Umayyah, maka berlakulah peperangan, berlakulah fitnah. Maka hampa tinggal agama, Allah angkat kemuliaan bangsa Arab, Arab jatuh. Okey, bila Arab jatuh, maka keluar pula bangsa Kurdish, lahirlah Syekh Sultan Nuruddin Az-Zanki ataupun Zinki, Sultan Salahuddin Al-Ayubi, lepas tu geng-geng Salman Al-Farisi. Ini yang bukan Arab, tetapi mereka ni bawa panji Islam. Arab jatuh pas beten dekat Kurdish. Kurdi jatuh pas beten dekat Parsi yang diislamkan, contoh Salman Al-Farisi. Parsi jatuh pas beten dekat Seljuk. Seljuk ni kerajaan Islam juga. Seljuk jatuh pas beten dekat bangsa Turki. Maksudnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, nak bagi tahu bahawa habis Turki jatuh, maka beten Islam duduk di tangan kita sekarang. Asal usul bangsa Turki ataupun At-Turk, Nabi sebut dalam hadisnya 3 kali. At-Turk, alif lam ta ra kaf. At-Turk. Siapakah bangsa mereka? Berasal dari bangsa Turkmen Rus ataupun Oghuz, yang berada di Asia Tengah sebelum berpindah ke Asia Kecil, Anatolia, dan hari ini adalah negara Turki. Bin Yafith bin Nuh alaihissalam. Siapakah Turk ni? Adalah cucu kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Rupanya orang Turki adalah keturunan daripada cucu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apa kaitan yang kita? Rupanya tuan-tuan, kita pun adalah daripada keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Okey, Nabi Nuh kan ada 3 orang kan? Nabi Nuh 3 orang anak. Kan'an anak sulung meninggal, matilah sebab mati tak beriman. Anak Sam bin Nuh, dia adalah pengasas kepada keturunan Arab. Sebab orang Arab keturunan daripada Sam bin Nuh. Orang Arab ni, bangsa manusia ni, kita semua manusia ni berasal daripada 3 orang, 3 beranak tadi lah. Sebab manusia semua meninggal dalam banjir besar. Pandemik pertama di dunia zaman Nabi Allah Nuh AS mewafatkan, mematikan semua bangsa manusia kecuali 83 orang tu. Okey, zaman Nabi Nuh. Bumi reda, maka 83 orang tu berkembang biak lah. Berkembang biak, berkahwin dan sebagainya. Kita ni orang Arab keturunan daripada Sam bin Nuh. Orang Eropah keturunan Yafith bin Nuh. Anak yang ketiga tu. Ham bin Nuh ni dia adalah bapa ataupun pengasas kepada keturunan Habsyi yang berbangsa kulit hitam. India, Asin, Al-Hind, Afrika dan sebagainya, itu jalur keturunan Ham bin Nuh. Kita ni dia mai keturunan, tuan-tuan, saya cek dalam buku cerita tentang Sulalatus Salatin karangan Raja Bongsu, sejarah Melayu mengatakan bahawa keturunan Sultan Melaka dengan Sultan Turki Uthmaniyah, mereka bersatu pada jalur jurai keturunan Yafith bin Nuh. Jadi tanah Melayu kita ni adalah keturunan mai daripada Yafith bin Nuh, anak kepada Nabi Allah Nuh AS. Jadi bangsa Turki ni mai daripada
anak kepada Yafis, iaitulah Tuk bin Yafis, antara negara yang diduduki oleh bangsa Turki ni, tuan-tuan dalam Muhammad Muhammad, Turki yang pertama, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, bunyi tan di hujung tu, okey. Macam mana sebut? Turkmenistan dan Uzbekistan. Okey, ni 6 negara awal. Okey, kalau bangsa Turki juga itu kalau timur barat. Kalau Turki timur. Kalau Turki timur. Kalau Tuk timur. Tuk barat. Kalau Tuk timur belah sana, belah China. Sebab tu China dia mata sepet juga. Itu pun disebut sebagai bangsa Uighur yang kena isu hari tu kan, yang kena latu, yang kena bunuh, yang kena siksa oleh orang negara Cina. Uighur adalah satu bangsa dengan bangsa Turki yang bermata sepet, bermuka bulat, bermata sepet.